Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di satu multaqa sunnah, supaya kita boleh mengingati sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ajaran yang kita nak pakai hidup di dalam dunia yang sementara ini. Pihak saya terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli jawatan Masjid Darul Muhajirin yang sudi jemputnya saya sebagai seorang daripada penceramah di dalam multaqa ini. Biiznillah ta'ala kita akan dengar sedikit daripada pengingatan daripada Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia. Allah Ta'ala muliakan kita. Wa laqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan kita sebagai anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan Tuhan memudahkan bagi kita untuk kita cari makan, sama ada di laut dan di bumi. Dan Tuhan tadi itu muliakan kita lagi dengan beberapa perkara. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Tuhan muliakan kita di atas perkara-perkara yang Tuhan jadi mari ni daripada segala makhluk ni banyak lagi. Apabila kita sebagai manusia mengetahuinya hakikat yang Tuhan mengadakan kita, yang menjadikan kita, bukan Tuhan menjadikan kita dalam arti kata tak mengaturkan hidupan kita, bahkan Tuhan mengatur dan mengajarkan kepada kita, berikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kerana manusia ni, ya asal dia ni tak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, hal keadaan kita tak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala menjadikan pandangan mata kita, telinga kita, akal fikiran kepada kita, supaya kita itu syukur kepada Allah Ta'ala di atas kita menggunakan alat-alat perkara tadi itu untuk nak carinya ilmu pengetahuan yang membawakan hidupan kita di atas muka bumi ini, supaya sempurnanya kita sebagai al-insan, sebagai manusia. Allah Ta'ala ni dia rahmatkan kita, dia menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan hidup bagi kita. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala beri belaka pada kita dan Tuhan menghidayahkan kita. Hidayahkan kita besar sekali, iaitu Tuhan berikan kita cahaya daripada Allah Ta'ala. Qad ja'akum minal kitabun mubin. Datang daripada Allah Ta'ala cahaya dan kitab yang terang kepada kita. Al-Quran adalah
satu kitab yang memimpinkan kita kepada arah kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat nanti. Benar ni kita sendiri sebagai manusia boleh rasa di dalam hati kita apabila kita muamalahkan dengan Al-Quranul Karim. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwa. Dia menghidayahkan kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan Tuhan tadi itu beri berita gembira kepada orang yang beriman, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka itu orang yang beriman ganjaran yang besar, yakni syurga yang kekal abadi di dalamnya. Kalau gitu tajuk Al-Quran ini yang kita sebagai umat Islam kena beri kepentingan kepadanya, dalam arti kata kita kena mengambilkan diri kita muamalahkan dengan Al-Quran. Karena Quran adalah bukan sekadar kita yang menghidayahkan manusia daripada kegelapan kekufuran, daripada kegelapan jahiliyah kepada Islam, daripada kegelapan rekaan kepada jalan sunnah an-nabawiyah. Bukan sekadar itu, bahkan dia adalah kitab syifa, kitab yang nak mensembuhkan penyakit jiwa kita, akal pikiran kita dan pemikiran kita. Semua tadi itu tercatat dan ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Tuhan waktunya Quran tadi itu sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Kalau gitu, Quran ini datang daripada mana? Kita sebagai umat Islam kena faham dia maulid, biar jelas serta adanya hujah daripada Allah Ta'ala, hujah daripada Rasulullah SAW, serta dengan fahaman kita. Quran ini datang daripada Allah Jalla Jalaluhu, bukan datang daripada mana? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan penciptaan alam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin. Waktunya Quran tadi itu Jibril alaihi salam bilisani nazala bihi ruhul amin ala qalbika, di atas hati engkau ya Rasulullah, ala qalbika litakuna minal munzirin, supaya engkau itu jadikan orang yang berikan amalan kepada manusia. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata dan terangnya. Coba kita perhati sedikit daripada Al-Quran yang tersebut tadi. Kenapa Allah Ta'ala layak kata ala qalbik, di atas hati engkau ya Rasulullah? Kerana Al-Quranul Karim ini bukan sekadar dia masuk di dalam telinga, bukan sekadar kita tengok dengan mata, bukan sekadar kita sentuh dengan anggota, tetapi hendak sekali, iaitu dia tadi itu nak memakan, seolah kata dia nak mengkontrolkan hati. Hati manusia ni pasti dia tadi itu kena mulazamahkan diri dia, hati dia tadi itu dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak mulazamahkan diri hati kita dengan Al-Quranul Karim? Yakni pasti kita kena tadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pasti kita kena tadabburkan dia. Tadabbur lagu mana? Yakni kita memahami akan isi kandungan yang Allah Ta'ala itu berikan kepada kita. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita dengar, bukan sekadar kita tadi itu lihat dengan mata kepala, sedangkan kita kena ambil hati kita tadi itu menetapkan dengan Al-Quranul Karim, supaya hati kita tu tak terlari daripada ajaran Allah Jalla Jalaluhu. Hati manusia ini dia berhajat sangat-sangat kepada ajaran Allah,
kepada ajaran Al-Quranul Karim, kerana Quran ini menepati roh kepada roh kita. Sesiapa yang tidak adanya Al-Quranul Karim di dalam tubuh badan dia, di dalam dada dia, seolah kata roh dia itu tidak ada makanan. Begitu juga jasad kita ni, apabila tidak ada makanan, dia tidak mensuburkan, tidak memberikan kekuatan, tidak membawa kepada hadapan. Juga sedemikian itu roh kita, kalau tidak ada makanan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makanan daripada Al-Quranul Karim, nascaya kita akan hundur ke belakang. Kita akan hundur klik ke belakang, tak pergi ke depan sama sekali. Dengan sebab itu Al-Quranul Karim ini menepak roh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikian itulah kami, Allah Subhanahu wa taala, mewahyukan kepada engkau ruhan min amrina, roh sebagai perkara yang nak menghidupkan diri manusia, nak menghidupkan jiwa manusia, nak menghidupkan hati manusia. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Belum daripada itu engkau sendiri ya Rasulullah tidak mengetahui pendetalan yang ada di dalam ajaran Islam, yang ada di dalam ajaran orang-orang yang beriman. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun tidak kuasa nak mengetahui dengan cara pendetalan perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu Al-Quranul Karim adalah satu kitab yang kita kena muamalah dengan dia, dalam arti kata kita kena memahami dia. Usaha kita nak memahami, pastilah cara-cara yang dijalankan oleh orang Islam kita sekarang, dalam arti kata baca, beri pentafsir, beri huraian dan sebagainya. Munasabahnya, kita ni tak beberapa lama lagi kita akan sambut bulan Al-Quranul Karim sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa taala buat turunnya kitab perlembagaan di dalamnya. Kita kenal dengan bulan puasa, walau ni kita kenal dengan bulan puasa. Jangan mana kita nak anehkan diri kita kata bulan Ramadan iaitu bulan Al-Quranul Karim. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh, dia firman di dalam Al-Quran, coba kita perhati di awal daripada ayat, dia kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan iaitu bulan yang turun di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan ni iaitu bulan Al-Quran, bulan perlembagaan kita sebagai kitabullah, dinamakan Al-Quranul Karim. Itu makna bulan hak kita nak sambut. Kita nak sambutnya sambut bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kalimah Ramadan tadi itu iaitu musim panas, masa yang tidak adanya seni sangatlah, tak sejuk sangat. Panas tu mana? Ramadan. Tu hewan turunnya Al-Quran di dalam bulan yang panas untuk nak mencobakan kita sebagai manusia, adakah kita boleh nak terima perlembagaan kita dengan cara molek. Tidak ada perkara dalam dunia ni malaikat kena lepas daripada percobaan belaka. Kalau gitu, kita ni yakni unzila fihi Al-Quran, Quran turun di dalam bulan Ramadan ni, gapo dia? Iaitu hudan linnas. Sifat bagi kita Quran ni iaitu hidayah, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi apa? Petunjuk bagi manusia. Petunjuk daripada mana? Daripada ayat yang kita dengar tadi, iaitu petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yakni dia tadi itu tunjuk kepada jalan yang molek. Itu makna kata hudan linnas.
Kalau kita baca daripada awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi dalam ni dalam surah Baqarah ni juga di tengah tu, yakni Tuhan kata hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Manusia mana-mana, iaitu dia berhajat kepada petunjuk Al-Quran Karim. Berhajat pada tunjuk Al-Quran ni makna lagu mana? Yakni kita kena tadabbur, klik pada makna asal, kita tadabbur, kita lihat, kita tengok, supaya kata kita itu boleh terbuka di dalam diri kita, jiwa kita, perkara-perkara yang kita tadi itu kena faham daripada Tuhan. Kerana apabila Tuhan kata hudan linnas, bukan sekadar tu, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan daripada Allah Ta'ala kepada manusia dan furqan. Furqan ni makna boleh kita buat beza di antara benda hak salah dan benda hak tu. Pasti kita kena tengok di dalam isi kandungan Al-Quran, di dalam ajaran Al-Quran, manakah Tuhan raya, hak tulah tu. Hak manakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegahkan dalam Al-Quran, itu adalah perkara yang batil. Cuma bagaimana kita nawi hati kita sebagai manusia tadi itu jeliru, berasa kata makan, berasa kata serenuk, berasa kata kejap dengan aliran Al-Quran Karim. Pasti kita sebagai manusia ni kena gunakan akal fikiran selepas daripada hati. Gunakan akal fikiran tadi itu yang kita dengar. Ro'e-ro'e ni yang jenis kita kena dengar. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala layak semua perkara-perkara hamba sebut tadi itu di dalam ayat Al-Quran. Nanti kita tengok tempat natijah orang nak jadi lagu mana. Ro'e ni kita kena dengar. Sebab Tuhan kata, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacanya ayat Al-Quran, dengar molek, dengar dengan telinga jadi molek. Kemudian adalah kita itu ansik. Ansik mana kata kita perhati jadi molek akan isi kandungan Tuhan ayat tadi itu. Harap-harap kita termasuk daripada golongan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu, jalan kita nak membahagiakan hidup kita, duduk depan kita, Quran 30 juzuk daripada Allah Ta'ala kepada kita, tetap siap-siap mari dah. Cuma nak terlekat satu perkara lagi di diri kita. Terlekat di mana? Duk terlekat kata kita tak memahami dengan cara sepenuhnya akan isi kandungan Al-Quran. Hak Tuhan ada ayat hak kita. Hak Allah Ta'ala duk menceritakan hak kita, nak kita berjaya dalam dunia dan bahagia di hari akhirat. Kita tak faham. Allah kata kita tak faham soalan. Kita tak fahamnya apa nama orang tanya. Bagaimanakah kita nak uji jawapan? Apabila kita tak boleh nak uji jawapan kepada diri kita dengan sebab kita tak faham soalan, dengan kita tak sebab kita tak fahamnya apa yang dikemukakan, di situlah manusia tak keluar daripada kegelapan. Tak keluar tubik daripada lemah. Lemah dengan jahiliyah, dan lemah dengan kejahilan, lemah dengan cara perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Dengan sebab kita cari jawapan kepada diri kita itu tak jumpa. Sedangkan itu depan kita, tetapi Allah hak kita nak terima perlambagaan kita sebagai kitab yang kita nak pakai hidup, kita tak faham Tuhan royak kita. Dengan sebab itu sahwah hak berlaku, hak salah kata kebangkitan ummah hak baru ni bukan kok mana dah. Bukanlah dia tadi itu tak mari daripada belakang kepada depan. Tak, dia mari daripada belakang ke depan juga. Cuma dia nak bawanya anak kunci hak baru-baru untuk nak umat manusia itu dapat jawapan daripada Tuhan tentang masalah hidupan diri dia.
tentang masalah nak pakai hidup di dalam dunia tadi itu, ia kena melalui kitab Allah Jalla Jalaluhu. Kena melalui perlembagaan yang dinamakan dengan bahasa syarak, yakni Al-Quranul Karim. Kalau gitu, Al-Quranul Karim tadi itu kita nak pakai dia, kita nak guna dia, kita nak beramal dengan dia, pasti kita kena memahami dia. Di atas wajah mana? Di atas wajah yang Allah Ta'ala itu, karena Nabi Muhammad SAW itu menyatakan kepada kita. Kalau tidak, nescaya kita termasuk di dalam golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan katakan, walau syi'na la rafa'na watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Coba baca sikit ya Rasulullah tentang ayat aku ni kepada umat manusia, bagi mereka yang ada hati padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia kita ni insalakha minha, paling daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atba'ahu syaitan, apabila kita paling daripada ajaran Tuhan, nescaya syaitan itu akan jadi qarin dengan kita, yang dekat sekali dengan kita. Fakana minal ghawin, maka termasuklah kita daripada golongan orang yang rugi. Lalu Allah Ta'ala kata di dalam Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau aku hendak, nescaya aku angkatnya kamu wahai manusia dengan Al-Quran. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kata, Allah Ta'ala angkatnya manusia umat ini dengan Quran, dan terhadap turun juga umat ini dengan Al-Quran juga. Hak tu yang kita bimbing. Apabila jadi gitu, fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi kita ni tak senak gerak. Golek ke orang kita ni malah nak dengar apa malah, nak faham tu jauh, nak beramal kok jauh lagi. Bagaimana kita nak buat sifat malah kita, buatnya sifat jemu kita, buat sifat kasih gerak kita tadi itu, tak dapat tidak, kita kena kontrol di hati. Kena fahamkan di hati, kena menjelaskan di hati dulu. Barulah kita tadi itu boleh akadnya kepala. Kalau tidak, nescaya sebagaimana Tuhan kata saat ini, kita akan dok akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, ikut hawa nafsu. Dok patullah. Tak ada perubahan, memikan pempreng, tak ada perubahan gapo-gapo. Sari ke sari, Ramadan ke Ramadan, setahun ke setahun, 10 tahun ke 10, tak ada gerak ke gapo-gapo. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi kita jauh daripada ajaran Tuhan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, tetapi kita sendiri tak faham. Lalu Tuhan kata, seumpama famathaluhu kamathalil kalb. Ini hak kita bimbing. Amak bimbing juga diri apa? Kita sendiri pakai bimbing diri masing-masing. Seumpama binatang anjing, Tuhan kata. Hak tu hak kita bimbing. Lagu mana? Kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhaf atau tatrukhu yalhaf. Kalau kita lepas hidup gitu ataupun kita suruh yang kerja, lidah nak luar sama. Dalam keadaan tak ada beza. Tak ada betul. Tak ada beza. Seolah kata mari kapal-kapal tak ada beza. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada perlembagaan kita hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dengan sebab itu, kita ni ada wayak semua ni biar kita nak amal. Orang yang tahu tu tahu dah. Cuma kita sebagai awam, orang yang mula nak faham, orang yang mula nak belajar, orang yang mula nak tahu, terkadang iman kita lebih kukuh, iman kita lebih cermelang, iman kita lebih bersih. Di dalam arti kita nak merapatkan diri kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taksirnya kita ini Tuhan muliakan kita, tetapi akhir sekali kita menghinakan diri kita sendiri
daripada dalam arti kata kita paling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu dia orang yang paling daripada ajaran Tuhan ni, soal, adakah dia itu hidup dengan cara bahagia? Cuba kita perhati pada soalan yang Allah kemukakan kepada kita sekalian. Adakah orang paling daripada ajaran Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, dia itu nak bahagia di dalam hidup pada dunia dan hidup pada hari dia, keluarga dia? Abadan. Tak ada kebahagiaan. Tak ada keterangan, bukti di mana? Cuba tengok orang yang tak berpegang dengan ajaran Tuhan, daripada orang putih, orang Cina, orang mana, terutama orang tak beriman. Akhir sekali dia sudahkan diri dia dengan kamu. Sudahkan diri dia dengan bunuh diri. Sedangkan dia tadi itu, kalau kita kira, dia tak ada kait dengan apa hidup dia. Bangun pagi nak naik ke atas, nak turun ke bawah, nak kubur lagu mana pun ikut. Akan tetapi kenapakah akhir sekali dia kena menyudahkan diri dia dengan kena bunuh diri? Ini nak menunjuk kata apa yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran benar tu benar. Allah Taala kata lagu mana di dalam Al-Quranul Karim? Tuhan kata, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa dia paling daripada ajaran aku ni, nescaya hidup dia hidup di dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan tak bahagia, dalam keadaan tak senang. Itu mana dhanka. Benar apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Dengan sebab itu Allah Taala kata, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa dia turunnya hidayah aku, maka orang ini tak akan sesat jalan dan dia tak akan hidup di dalam kecelakaan. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, Quran pakai ada belaka di rumah ni, di masjid pun pakai ada belaka. Cuma bagaimanakah kita nak gunakan dia sesuai dengan makam, sesuai dengan pangkat Quran yang Tuhan kirimkan kepada kita. Kalau kita tak mikir hal ini, tak kira masalah ni, tak kira lelaki atau perempuan, Allah kata jauh lagi lah kita nak jumpa dengan kebahagiaan dunia dan kejayaan di dalam hidup, sama ada dunia apa di akhirat nanti. Jauh. Dengan sebab itu, Quran hak hantar mari 30 juzuk ni sejak daripada hari yang kita dengar akan perkataan ini ni, kita tak say kita kata dengar saja. Cuba kita cek diri kita masing-masing. Berapa kali dalam umur kita dengar ceramah? Berapa kali kita dengar orang mengajar? Berapa kali kita dengar penasihat? Berapa kali kita dengar pertunjuk taujihat? Akan tetapi gerak ke gapo gatik daripada hak kita belajar, hak kita dengar, hak kita mengaji, hak kita itu pergi kepada majlis-majlis ilmu pengetahuan, kita boleh buat gapo gatik. Hak nak hari ni al-amal, yakni gerak geri kita, usaha kita, amal hak keluar tubik daripada ilmu pengetahuan yang kita mengaji belajar. Sedia orang dengar tak payah hari ni, penceramah pun ramai, orang mengajar pun banyak, tetapi orang nak melaksanakan perkara yang kita tahu tadi itu boleh bilang anak jari. Seumpama masjid kita untuk nak mengeluarkan dakwah yang sebenar, Islam yang sahih, bak pegangnya, bak amalan, bak fahami, kena gunanya tenaga tadi itu, kita kira kata tak banyak seumpama masjid kita. Usaha nak membangkitkan semangat kepada umat Islam daripada
daripada hak bawah kepada atas, daripada hak tak maju kepada maju, daripada hak lambat kepada cepat, daripada hak spek kepada luas. Jangan. Sebab apa? Sebab kita golek ke ngaji untuk nak jadi orang kecek saja, nakut saja. Tapi akibat orang nak kerja, orang nak buat, nak gunanya ilmu yang kita belajar daripada pahaman Alkitab dan Sunnah untuk nak melaksanakan di dalam jiwa kita, diri harian kita, dalam keluarga kita, dalam umat masyarakat kita, boleh bilang anak jadi. Walaupun begitu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tetap ada dengan mereka yang hati dia itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Quran hak kita ni kalau nak buat kesimpulan dengan cara mudah, iaitu kita nak bawanya manusia daripada benar hak tak cerak lalu jadi cerah. Benar hak tak kelabu mayang-mayang tadi tu hak jadi tak cerak tu lalu jadi cerah. Di situlah kita kena beri hati. Mula-mula sekali kita kena beri hati. Apabila adanya pembukaan daripada mereka yang nak hereknya, nak pimpin kita kepada jalan yang lurus, hendaknya bersatu hati, bersatu tangan. Jangan sama sekali kita berbagi puak. Kerana Quran ini bukan puak Tuhan ni. Hadis Nabi Muhammad SAW bukan puak tu puak ni. Ada kaumiyah di dalam Islam Allah tu baik benda tu. Berpuak ni tak mau. Apabila orang nak mengajak kepada Alkitab, mengajak kepada As-Sunnah, pastilah kita sebagai orang yang adanya dua kalimah syahadah, sekurang-kurangnya kita beri nampak, beri bantu, berinya pertolongan, sama ada doa ataupun lain-lain daripada itu, harta benda dan sebagainya. Itulah generasi yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Quran sebagai hak Tuhan kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang Allah Subhanahu wa taala keluar tubik, membawa keluar tubik di atas muka bumi ini. Nak baik dengan apa kita sebagai umat Islam? Nak baik dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalaulah tidak ada wahyu Tuhan, nascaya kita nak royak tak kena. Kata kita tu mari daripada mana, duk buat gapo, kemudian kita nak pergi kanan, nak royak tak kena. Diri kita tahu jawab tak boleh. Apatah lagi kita nak pimpin orang bawa kepada jalan yang lurus. Bagaimana kita? Kita tak kuasa nak bawakan diri kita. Bagaimana kita nak pimpinkan orang? Dengan sebab itu, Al-Quran Al-Karim, dia adalah kitab hidayah, kitab cahaya. Cuma kita nak ambil faedah daripada dia tu macam mana? Nak ambil istifadah daripada dia, nak ambilnya cara pertunjukan daripada dia, kita nak buka lagu mana, nak usaha lagu mana. Ini sebagai multaqah kita ni, sebagai jalan kita nak buka. Lepas daripada multaqah, ya ada pengajian mingguan, pengajian harian, di situlah kita nak. Bukan mana kata kita mari multaqah sekadar tengok orang ramai sekali gini, tapi apabila pelaksana kita nak faham semua isi kandungan Quran sebagai kita cara nak pakai hidup kita, tak ada walaupun soal ini adalah rugi. Tak payah kita kena dalam main kecek sini. Amal tak kecek ni supaya kita nak menghidupkan hati di sini. Bila kita lagi pakai semua, makna minggu kita, hari kita, masa kita tadi itu kita nak guna perhas. Coba kita tanya diri kita. Hari ini coba kita tanya diri kita. Majlis ni itu majlis kesedaran, bukan majlis ilmuwan sangat saja. Iaitu kita nak meletakkan, nak akadnya bakit semangat. Coba kita tanya diri kita.
Kita ni umur banyak mana dah? Umur kita ni banyak mana dah? Kemudian Quran hak kita, depan kita tu kita faham dia tadi tu sepadan. Juzuk 30 tadi itu hak ada royak kita tadi tu kita faham sekarang. Terkadang maaf dah hak sebut ni. Fatihah hak kita dah baca 7 ayat tu pun kita tak faham. Al-Fatihah daripada bismillah hingga waladhdallin tadi itu tak faham. Boleh jadi ke umat kita sebagai umat Islam 7 ayat yang kita dah baca hari semalam ni kita tak faham. Waktu kita berkatukkan diri kita sebegitu lalu. Kenapa kita berkatukkan diri kita sebegitu lalu? Kita nak makan gapo? Kita nak dengar video. Sampai ke diri kita nak baca tiap-tiap hari ni kita tak faham. Apatah lagi kita lagi faham surah Al-Fasal, ayat banyak-banyak, apatah lagi sakut bab dengan hukum hakam. Hak bosannya kita tak faham. Sebab apa kita tak boleh nak faham? Kerana kita dah buah gapo dalam telinga kita. Dah ambil gapo buah dalam akal fikiran kita. Apabila orang ayat Quran pasal nak lari. Apabila orang baca ayat Tuhan pasal nak katuk telinga. Kenapa kita boleh jadi gitu? Soal kepada diri kita. Tak usah tanya orang lain. Tak tanya diri kita apa. Apabila orang baca Quran, aku rasa panas lalu. Aku rasa tak sedap lalu. Aku rasa serabut selalu. Sedangkan Tuhan ayat Al-Quran ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang Islam apabila baca Quran masuk di dalam telinga dia berasa tenang hati, berasa sedap di dalam hati, berasa kenyir roh dia. Tetapi kita apabila orang baca Quran berasa serabut, berasa panas, berasa tak sedap nak duduk, berasa geli-gelesah. Jangan cek kita kata kita ni orang beriman sungguh tidak. Pasal cek hal lain, cek diri kita. Kata kita ni ya kah bukan aku ni. Hari ni tak hati. Bagi mereka dengar suara ni duduklah mana pun, tanya diri kita, Fatihah kita reti lagi. Juzuk 30 kita dah baca. Tiap-tiap kali kita sembahyang kita dengar golek tadi itu kita faham lagi. Tanya. Kerana itulah bekalan hak sebenar hak kita nak bawa lagi. Hak itulah hidupan kita sebenar yang kita nak pakai hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Kalau tidak, hidup kita tak berguna gapo-gapo kita pakai hidup. Lebih tak lebih kurang daripada apa dia kata ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak sekadar nak makan, nak minum, nak tidur dan syahwat sekadar tu. Mereka ini lebih teruk daripada binatang ternak lagi. Kenapa? Karena mereka ini lalai. Mereka ini tak tahu cara-cara nak pakai hidup. Kita tak imarah sekadar dunia, tapi akhirat kita tak ada. Ini bukan kita nak imarah tadi itu dunia dan akhirat gis sekali. Agama kita nak dua. Terkadang dunia kita maju, dunia terkadang kita boleh belakang. Terkadang rezeki kita mewah, tak ada kira halal ataupun haram, tak ada kira. Tahu belakang. Tetapi bab kita nak pakai diri kita di hari akhirat yang kekal abadi, kita tak tahu gapo. Apabila kata kita tak tahu gapo ni, itulah hak Tuhan ayat di dalam Quran kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu belakang hidup di dunia. Ikut lagu mana cara nak pakai hidup dunia dia tahu. Tetapi tentang nak hidup akhirat dia tak tahu apa sekarang. Dalam arti lagu mana? Dalam arti kata yang pakainya hidup dia, nyawa dia tak ada kira halal walaupun haram. Tak ada kira. Tak ada kira halal walaupun haram ini orang tak reti ajaran Tuhan.
Orang tak kenal kata dia tu kena berjadi daripada tak ada kepada ada. Tak kenal Tuhan yang mengadakan dia. Tak kenal kata dia duduk mana nak pergi kana. Tak tahu. Hak pesening ni Allah sama yang orang tahu. Orang ada ilmu pengetahuan erti ajaran Tuhan. Allah ada supaya. Tetapi apabila sampai hari balasan, orang ini dapat ganjaran, orang ini tak dapat ganjaran. Apabila sampai hari itu, kita sebagai manusia hanya minta nak klik semula pada dunia. Tak boleh dah. Rabbana awsarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, kami nampak dah, kami tengok dah, kami yakin dah, kembalilah kami klik pada dunia semula. Tak dah. Tuhan kita ni umur sekali. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak aku tempoh wi Allah padamu. Datang dah amaran, datang dah rasul pada kamu. Tapi kamu sendiri pasti ambil daripada ajaran Tuhan yang pergi pakai pasti. Betapa banyak orang kita tu jadi gitu. Sedangkan Tuhan ni kandak baik dengan kita. Nawi kita tadi itu duk bahagia, hidup dengan cara senilainya di atas muka bumi ini. Tak kena tipu barang-barang, tak kena menyakit dan sebagainya. Tetapi kita wahala bala hidup guna hidup kita ni salah hidupan yang tak ada harga, hidupan yang tidak adanya kebahagiaan hidup rasa. Dengan sebab kita tak ada guna akal fikiran kita, mari nak tengok cara kita nak pakai hidup di dalam Al-Quran Karim itu macam mana. Dengan sebab itu tujuan yang Allah Ta'ala jadikan kita tahu. Kenapa tahu tujuan yang jadikan kita ni apa dia? Coba tanya diri kita, ada ke tak ayat Tuhan yang sekali dengan kita main masa ni kata Tuhan jadikan aku ni buat apa? Tuhan jadikan kita ni tak lain tak bukan iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan kita supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan jadikan kita supaya kita mengimarahkan akan bumi ini dengan ajaran Allah Ta'ala. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala kita dunia ni so kita imarah dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh dengan cara baik, tegah daripada perkara yang tak baik. Akibat tadi itu, hujung jatuh tadi itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengganti khalifah di atas muka bumi ini. Lepas daripada generasi kita ni, ada generasi hal lain pula. Seperti kita generasi ni lepas daripada generasi orang atas daripada kita. Mari dah. Tiga ni ya Tuhan kita sebagai manusia yang Tuhan layak di dalam Al-Quranul Karim supaya kita tadi itu masuk di dalam golongan orang yang berbakti, bertakwa, beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawi kita tadi itu berasa dalam hati. Nawi kita berasa cocok dalam hati. Nawi berasa kata kita ini ada kewajipan yang kita kena buat. Kerana hemah kita tadi itu kena panas semua. Kena tetap semua. Kena jadi basah semua dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah anggota kita itu nak menggerakkan kepada arah kemuliaan. Kita nak pakai hidup. Kalau balik ke hari ni banyak yang mati jiwa. Semangat pun tak ada. Apabila semangat tak ada, kekuatan dalam tak ada, anggota luar pun jadi lemah. Cara mikir pun jadi lemah. Pahamnya tadi pun jadi lemah. Apabila lemah kerana yang Allah sebut tadi, maka ummah pun jadi lemah. Jadi lemah, tak membawakan kepada kemajuan nak hidup di atas muka bumi ini. Kalau gitu,
Hamba tak seguna masa dengan cara panjang sangat. Kita sebagai umat Islam yang ada perlembagaan namanya Al-Quran. Quran adalah satu kitab yang sebagai lampu nak suluhkan hidupan kita, datang daripada Allah Subhanahu wa taala, nak heriaknya kita daripada tangan syaitan, tangan iblis, masuk syurga semula. Itulah yang Allah Taala kata sebagai ayat yang terakhir, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang nampaknya anak bulan, maka hendaklah dia itu puasa, dalam arti kata mempertahankan diri dia kerana nak sahuti perlembagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Go Ramadan iaitu kita nak berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dalam arti kata kita nak beramal dengan ajaran Allah, nak sahuti perintah Allah, nak letak segala-gala perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu murka terhadap perbuatan kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita di atas ketaatan kepadanya dan menetapkan iman kita semasa kita hidup dan masa kita hendak meninggal dunia dan masa kita bangkit esok. Dan kita mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk di dalam golongan hak Tuhan kata yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka yang Allah Taala menetapkan iman di dunia maupun di akhirat nanti, itulah mereka golongan yang berjaya dunia dan bahagia di hari akhirat nanti, sebagaimana Allah Taala kata faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa dia selamat diri dia daripada api neraka dan bahagia dia boleh masuk syurga, orang itulah dapat kemenangan yang sebenar. Dan tak lain tak bukan hidupan dunia, iaitu hidupan yang tipu daya sahaja. Tidak ada perkara yang kekal. Jangan sama sekali kita jualkan dunia. Jangan sama sekali kita jualkan agama kita dengan mata dunia yang sementara. Karena itu adalah perkara yang merugikan kita dan tak membahagiakan kita dan hidup di atas muka bumi ini yang sementara, dan kita tak akan selamat di dalam negeri akhirat. Itulah sedikit daripada peningatan pada tengah hari yang mulia ini. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupan kita, membahagiakan hidupan kita dunia maupun akhirat nanti. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati tuan imam kita dan ahli jawatan Masjid Muhajirin yang mengadakan multaqa sunnah pada 2 hari ini. Mudah-mudahan perkara itu jadi kebaikan kepada mereka di dalam neraca, tambahnya neraca timbangan di hari akhirat nanti, dan semua mereka-mereka yang beri sokongan pada mengadakan multaqa pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.